Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Mohon maaf sedikit lewat kita bersiaran dalam program Peperangan Rasulullah. Dan pada hari ini kita nak sambung lagi sedikit tentang peristiwa Badar. Lalu adakah sahabat-sahabat masih ingat bilakah Badar berlaku? Siapa yang masih ingat bilakah peperangan Badar berlaku? Maka mohon tulis di ruangan komen. Sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang dapat mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bilakah Badar berlaku? Lalu ada yang kata pada Ramadan, betul. Pada tahun yang kedua Hijrah, betul. Pada berapa Ramadan? Pada berapa Ramadan berlakunya peristiwa Badar? Lalu pada 17 Ramadan. Terima kasih Kak Safia Sapian. Lalu peperangan Badar adalah peperangan yang asalnya bukan perang. Ianya adalah sekadar satu operasi untuk menghalang rombongan perniagaan yang diketuai oleh Abu Sufyan. Asalnya bukan perang. Sebab itu persediaannya pun bukan persediaan perang. Ini berbeza daripada Uhud. Lalu Badar adalah ujian untuk umat Islam berhadapan kali pertama secara bersemuka dengan Quraisy, dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan begitu banyak bantuan. Kita dah baca bagaimana adanya bantuan daripada malaikat, bagaimana musuh yang 3 kali ganda nampak sangat sedikit, bagaimana umat Islam diberikan ketenangan sebelum daripada peperangan, bagaimana umat Islam pada waktu itu dikurniakan hujan sebelum daripada peperangan. Lalu Allahumma salli ala sayyidina. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Masya Allah, ramai yang ingat, iaitu pada 17 Ramadan. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-53. Pada muka surat yang ke-53 pada hari ini kita nak belajar bagaimana Panglima Jeneral tertinggi Quraisy terbunuh. Siapakah beliau? Abu Jahal. Abu Jahal telah diberitahu oleh Abu Sufyan supaya patah balik kerana rombongan perniagaan dah selamat. Mereka tukar laluan melalui jalan pantai, mereka tak lalu Badar. Tapi Jeneral tertinggi Quraisy Abu Jahal sombong, degil. Pada waktu itu dia tetap nak berperang. Maka di sini menjadi pengajaran untuk kita bahawa sombong boleh membinasakan diri, sebagaimana sombong membinasakan Abu Jahal dan banyak manusia yang lain. Abu Jahal tak perlu perang sebab rombongan perniagaan dah selamat. Tetapi dia sombong. Dia kata, tidak, kami akan ajar Muhammad. Maka kesombongan itu membinasakan diri dia. Lalu sebab itu dalam hidup, jangan kita sombong. Jangan sombong dengan kekuatan. Jangan sombong pada waktu itu dengan kekuasaan. Jangan sombong pada waktu itu dengan
kekayaan, jangan sombong. Kerana semuanya adalah pinjaman yang Allah pinjamkan dan Allah boleh tarik bila-bila masa. Berapa banyak kekuasaan runtuh kerana dia terlalu sombong pada waktu itu dengan apa yang dia miliki. Maka tajuk pada hari ini adalah Abu Jahal tewas. Siapakah yang bunuh dia? Bukan pahlawan besar pun, budak-budak, remaja yang pada waktu itu berjaya menewaskan dia. Kerana dia terlalu sombong pada waktu itu, maka dia telah dihina. Kata penulis buku pada muka surat yang ke-53, maka perang pun meletus dengan sangat dahsyat. Abu Jahal berada betul-betul di tengah pasukan dia. Tentera dia pada waktu itu kawal dia. Tentera dia pada waktu itu mempertahankan dia. Lalu, sedangkan Abu Jahal pada waktu itu sentiasa diperhatikan oleh dua orang anak muda daripada kalangan Ansar. Yang mana pada waktu itu mereka sangat marah dengan Abu Jahal. Sebab mereka kata mereka dengar dulu waktu Nabi kat Mekah teruk Nabi kena buli dengan Abu Jahal. Kena sakiti dengan Abu Jahal. Kena ganggu dengan Abu Jahal. Maka dia marah sangat. Dia kata kami nak sangat hapuskan Abu Jahal atas perbuatan Abu Jahal pada Nabi SAW. Kat sini kita boleh belajar tentang semangat anak muda. Semangat anak muda ni luar biasa tuan-tuan. Anak muda kalaulah dia gunakan semangat dia untuk agama, agama boleh naik. Anak muda kalaulah dia gunakan semangat dia untuk sesuatu, maka pada waktu itu luar biasa. Kita yang dah tua ni kadang-kala semangat tu ada, kekuatan dah tak ada. Anak muda ini mereka ada semangat, ada kekuatan, dan mereka ada pada waktu itu dipanggil sebab dia muda, dia pada waktu tu dia akan redah apa yang dia percaya betul. Lalu sebab itu bagus kalaulah anak-anak muda ini ada semangat agama. Kalaulah anak-anak muda ini ada semangat untuk menaikkan agama. Lalu dua orang sahabat muda, bukannya sahabat yang pada waktu itu tua ataupun pahlawan yang terkenal. Maka Abdul Rahman bin Auf menceritakan dalam riwayat sirah, dalam hadis, sedang aku berdiri dalam barisan semasa peperangan Badar. Maka di kiri dan kanan aku datang dua orang anak muda. Pada waktu itu nama beliau adalah Muawwiz dan juga Muaz radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini keluarga. Mereka ini adalah keluarga. Maka pada waktu itu umur mereka sangat muda. Maka pada waktu itu salah seorang daripada mereka mendekati Abdul Rahman bin Auf. Maka dia kata, "Pakcik, kenal tak Abu Jahal?" Mereka kenal pun tak Abu Jahal. Pada waktu itu semangat mereka membara nak membalas kejahatan Abu Jahal yang terlalu banyak menyakiti orang yang mereka sayang, iaitu Nabi SAW. Orang yang mereka, macam kita nampak, kalaulah anak muda zaman ini, kalau kita ganggu idola dia, marah. Kalaulah kita ganggu idola dia, sama ada boleh jadi pasukan bola ataupun sport, ataupun contoh game dia, ataupun pada waktu itu artis dia, ataupun influencer dia, kita sebut je walaupun dengan nada bergurau, marah dia akan pertahankan dengan sepenuh jiwa raga. Anak muda, orang muda, pada waktu itu mereka ada kelebihan yang Allah berikan. Maka Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya, aku kenal Abu Jahal." Bila ditanya, maka anak muda itu membalas, "Wahai pakcik, aku diberitahu bahawa Abu Jahal itulah orang yang dulu kacau Nabi, kutuk Nabi, ejek Nabi." Maka pada waktu itu dua orang anak muda ni berkata, "Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, iaitu demi Allah, kalaulah kami jumpa Abu Jahal pakcik, maka bayang aku tidak akan terpisah daripada bayangnya." Maksudnya dia akan buat pada waktu itu sebaik mungkin supaya pada waktu itu siapa yang terkorban. Dia tak ada fikir lain. Dia kata, aku akan bersama dengan Abu Jahal berperang lawan dia, walaupun dia mungkin pahlawan, dia mungkin general, dia mungkin banyak pengalaman, tetapi tengok siapa yang akan syahid dulu, siapa yang akan mati. Kalaulah aku syahid ataupun dia terbunuh dahulu. Abdul Rahman bin Auf yang sedang dengar dia pun dia terkejut. Semangat anak muda.
Kalau kita dengan anak muda punya semangat luar biasa. Sebab itu anak muda ini kena digunakan. Digabungkan. Macam mana kita nampak Abdul Rahman bin Auf, kepakaran dia kenal Abu Jahal dan sebagainya, digabungkan dengan semangat dan kekuatan yang ada pada Muawiz dan Muaz radhiyallahu anhuma, dua anak muda. Pada waktu itu Abu Jahal yang merupakan pahlawan Arab pun boleh terbunuh. Maka kena gabungkan. Kadang-kala pada zaman kita dipisahkan, anak muda dipinggirkan, tak bersamakan. Orang yang berusia pula, pengalaman mereka tak diambil. Masing-masing pada waktu itu dengan tidak bergabung untuk melakukan sesuatu. Maka bagaimana nak maju? Bagaimana pada waktu itu nak nampak hasil dengan lebih cepat? Maka Abdul Rahman bin Auf terkejut. Dia kata, dahsyat anak muda ni. Padahal Abu Jahal tu siapa yang tak kenal? Dia adalah pahlawan. Dia adalah pahlawan Arab, pahlawan Quraisy. Maka aku terkejut mendengar. Lalu anak muda itu menunjukkan isyarat mata kepadaku dan bertanya perkara yang sama. Sebab dua orang kiri dan kanan, dua-dua bertanya benda yang sama. Maka pada waktu itu Abdul Rahman bin Auf, dia pun cari mana Abu Jahal ni. Maka bila dia nampak, dia kata itu dia Abu Jahal. Dia sedang bertarung dan dikelilingi oleh tentera-tentera dia, oleh pengawal-pengawal dia. Maka bila dua orang anak muda ni nampak je pada waktu itu Abu Jahal dah ditunjukkan oleh Amr bin Auf, maka kedua-dua anak muda ini, penulis buku memilih pandangan riwayat bahawa kedua-dua ini adalah Muaz. Satu Muaz bin Amr bin Jamuh dan satu lagi adalah Muaz bin Afra. Ada sebahagian riwayat menyebut bahawa nama yang kedua adalah Muawiz, tapi penulis buku memilih pandangan Muaz. Maka dua Muaz ini, mereka telah bergabung dan telah menyerang Abu Jahal. Abu Jahal yang pada waktu itu tak sangka bahawa datangnya dua pemuda ini. Maka pada waktu itu mereka telah berjaya membunuh Abu Jahal. Seorang telah berjaya memancung Abu Jahal dan seorang lagi telah berjaya menikam perutnya dengan pedang. Ini daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Kat sini juga kita belajar, apabila digabung pada waktu itu, maka tak ada apa yang mustahil. Dua orang anak muda yang mana mungkin pengalaman tak banyak berbanding dengan Abu Jahal, tapi mereka bergabung. Mereka boleh jatuhkan pada waktu itu pahlawan seperti Abu Jahal, general seperti Abu Jahal. Sebab itu pentingnya untuk bersama, bergabung, untuk pada waktu itu saling menghargai akan kelebihan yang lain. Setiap orang ada kelebihan. Ada orang kelebihan dia pada idea, ada orang kelebihan dia pada kerja, ada orang kelebihan dia pada strategi, ada orang kelebihan dia pada vision, ada orang kelebihan dia pada kewangan, ada orang kelebihan dia. Setiap orang ada kelebihan dia. Lalu bila digabungkan, maka pada waktu itu barulah akan nampak hasil yang cepat, sama ada pada urusan agama ataupun pada urusan dunia. Maka penulis buku menyebut, bila orang Quraisy dah kehilangan panglima mereka, general mereka menjadi hilang arah. Sebab sebelum ini mereka berpandukan kepada Abu Jahal. Abu Jahal panglima mereka yang merangka strategi mereka. Dan pada waktu itu pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain semua terbunuh. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, semuanya terbunuh. Maka orang Quraisy mula hilang punca. Dan bilangan banyak macam mana sekalipun, kalaulah tidak ada leader, tidak ada ketua, maka akan pada waktu itu hancur, gagal, porak-peranda. Sebab yang akan memimpin adalah leader dia, ketua dia. Sebab itu ketua sangat penting. Ketua tak boleh sembarangan, tak boleh semua orang jadi ketua. Sebab tak semua orang ada ciri-ciri kualiti menjadi ketua. Maka bila ketua dah tak ada, maka pada waktu itu hancur lebur akan pertahanan dan porak-peranda pada waktu itu Quraisy. Maka akhirnya kemenangan yang unggul untuk umat Islam. Kata penulis buku, setelah 2 jam bertarung, Abu Jahal pun telah terbunuh. Maka ratusan tentera musyrik, mereka pun melarikan diri.
Pada waktu tu dah tak ada. Ketika mana dah tak ada ketua nak memimpin mereka, maka jalan dia adalah melarikan diri. Maka bertempiaran mereka meninggalkan medan Badar. Setelah selesai perang, maka 14 tentera Islam telah syahid. Nama-namanya kita akan baca kejap lagi. Daripada 14 tentera Islam ini, maka Ansar pada waktu itu lebih ramai. Maka 6 daripada Muhajirin, manakala 8 daripada Ansar. Lalu kesemua tentera Islam yang berjumlah 14 orang yang syahid ini telah Nabi semadikan di medan Badar. Nanti kita akan baca di mana tempat persemadian mereka. Manakala di belah Quraisy pula ramai. Pada waktu itu 70 orang terbunuh. 70 orang. Berkali-kali ganda lebih ramai daripada tentera Islam. Ini tak termasuk yang luka. Luka lebih ramai. Yang terbunuh 70 orang. Dan yang kena tawan pun 70 orang. Bererti daripada 1000 orang, 140 orang pada waktu itu sama ada ditawan ataupun terbunuh. Lebih daripada 10%. Maka yang terbunuh pula, kata penulis buku, kebanyakannya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang kita dah sebutkan sebahagian nama mereka. Lalu semua daripada yang terbunuh daripada kalangan Quraisy, Nabi telah letakkan mereka dalam perigi-perigi Badar. Telah dicampakkan dalam perigi Badar, dikuburkan dalam perigi Badar. Kata penulis buku, tiada kemenangan yang unggul melainkan Badar, di mana orang Quraisy confident mereka menang, di mana umat Islam setelah 13 tahun lebih mereka disakiti, kali pertama berperang dan dalam keadaan yang serba kekurangan, dalam keadaan yang kurang kelengkapan, mereka pada waktu itu telah berjaya dengan kemenangan yang besar. Quraisy pula bukan sekadar kalah, mereka kehilangan pemimpin-pemimpin mereka, ketua-ketua mereka, pahlawan-pahlawan mereka, semuanya hilang dalam sekelip mata. Maka, kata penulis buku, masakan peperangan ini tidak unggul kerana datangnya dengan rombongan yang kecil, 300 lebih, dan penuh dengan kekurangan, seekor unta berkongsi 3 dengan hanya 2 tentera berkuda, namun pulang dengan kemenangan yang bakal menguatkan Islam di Madinah. Akhirnya berita kemenangan ini tiba di Madinah. Penduduk Madinah menyahut dengan takbir, dengan penuh gembira. Namun kegembiraan untuk Nabi SAW disulami dengan berita sedih. Ini Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW ketika mana sedang meraihkan kemenangan, Nabi dapat berita yang sangat sedih. Apakah berita sedih? Nabi SAW mendapat berita anak perempuan baginda Ruqayyah, isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan, telah meninggal dunia, telah wafat. Maka kata penulis buku, sungguh pun kemenangan yang besar diperolehi. Ada kesedihan yang menimpa baginda Nabi. Setelah Badar, belum sempat Nabi tiba di Madinah, Nabi telah mendapat tahu anak baginda Ruqayyah telah meninggal dunia. Maka kata penulis buku, ketika berita kemenangan kaum muslimin di Badar sampai kepada kami, waktu itu kami baru selesai pengkebumian Ruqayyah binti Rasulullah di tanah perkuburan Baqi'. Lalu Nabi tak sempat pun melihat saat-saat akhir anak perempuan baginda. Nabi tak sempat pada waktu itu menghadiri upacara dan juga jenazah anak baginda. Ini pengorbanan baginda Nabi SAW. Bagaimana baginda Nabi SAW pada waktu itu melakukan segala-galanya sehingga Nabi korbankan keluarga baginda. Pada waktu itu baginda Nabi SAW, kita nampak baginda Nabi SAW sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nampak baginda Nabi SAW tak sempat menghadiri pengkebumian, urusan jenazah anak perempuan baginda Nabi SAW. Lalu dalam keadaan gembira, ada sedih. Maka ini perkara lumrah dunia. Kadang-kala gembira, datang kesedihan. Kadang-kala dalam kesedihan, Allah datangkan kegembiraan.
Lalu dunia ni takkan selalunya gembira sahaja. Tapi bagaimana kita nak belajar? Bila gembira, kita belajar syukur. Di situ terletaknya bahagia. Ketika mana kesedihan, kita belajar sabar. Di situ pun sebenarnya terletaknya bahagia. Maka Ruqayyah meninggal dunia. Kemudian pada muka surat 54 dan 55, sahabat-sahabat boleh baca sendiri. Lalu ringkasan kronologinya ada dekat sini, di sekadar ulang balik bagaimana kita nampak nombor 1 Abu Sufyan terlepas dengan bawa 50,000 dinar jumlah perniagaan. Abu Jahal berdegil padahal dah disuruh patah balik oleh Abu Sufyan. Kemudian nombor 3, kita nampak semangat Ansar yang nak bersama dengan Nabi walaupun itu tidak ada dalam perjanjian antara mereka dengan Nabi semasa Aqabah. Kemudian berlakunya pada waktu itu perlawanan 1 lawan 1, nombor 4. Nombor 5, berlakunya pertempuran sengit. Nombor 6, datangnya bantuan daripada para malaikat. Nombor 7, keunggulan 2 Muaz bin Amr bin Jamuh dan Muaz bin Afra. Ada sebahagian riwayat menyebut Muawiz. Kemudian nombor 8, tentera musyrikin bertempiaran lari ketika mana semua pemimpin mereka telah terbunuh. Yang ke-8, kekalahan yang memalukan. Kemudian kita boleh lihat tentera Islam, panglima mereka Nabi yang membawa panji utama, bendera yang utama adalah Mus'ab bin Umair, yang membawa panji-panji Muhajirin Sayyidina Ali, yang membawa panji-panji Ansar Sa'ad bin Mu'az. Jumlah tentera 313, namun ada riwayat sampai mengatakan 317. Kemudian hanya ada 2 tentera berkuda dan hanya ada 70 pengangkutan unta, dan yang terkorban adalah 14 orang. Dan orang yang Nabi lantik untuk menguruskan Madinah semasa ketiadaan Nabi adalah Abu Lubabah ataupun namanya Bashir bin Abdul Munzir. Sebaliknya, kita tengok Quraisy pula. Panglimanya Abu Jahal terkorban. Bilangan tenteranya 1,000 orang. 140 mereka punya kehilangan. 70 ditawan dan 70 terbunuh. Tentera berkudanya sangat banyak. Ada riwayat mengatakan 200 tentera berkuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey, 100 bukan 200, 100. Kita dah belajar pada muka surat 49. Ada 100 tentera berkuda. Kita dah belajar pada muka surat 49. Kemudian dia punya pengangkutan dia, termasuk makan minum dia, 600 ekor unta. Nabi hanya ada 70 je. Yang terbunuh pula 70. Jauh beza dengan para sahabat yang hanya 14 orang. Seterusnya, jom kita lihat muka surat yang ke-56. Maka pada muka surat 56, penulis buku bawakan sahabat-sahabat yang tak ada waktu Badar. Waktu Badar mereka ni tak ada. Tetapi Nabi SAW pada waktu itu kira mereka ikut dalam Badar. Lalu dia pun dapat bahagian daripada harta rampasan Badar. Sebab mereka tak ikut dalam Badar sebab tugasan-tugasan yang sama penting yang Nabi berikan kepada mereka ketika mana mereka tak bersama dalam peperangan Badar. Maka kata penulis buku, para sahabat yang tak menyertai Badar namun nama mereka termasuk di dalam kalangan sahabat-sahabat Badar. Sebab itu kata penulis buku, ada kalangan sahabat yang tidak pernah menyertai peperangan Badar atas arahan Nabi, namun mereka tetap diberikan bahagian harta rampasan perang, dan pada waktu itu nama mereka termasuk dalam kalangan senarai sahabat yang turut sama dalam Badar. Antaranya Uthman bin Affan. Kenapa? Sebab Nabi tak benarkan dia ikut. Nabi suruh dia jaga isteri dia, anak perempuan Nabi, Ruqayyah, yang pada waktu itu sedang sakit. Maka diarahkan tinggal di Madinah untuk menjaga anak Nabi, merangkap isterinya, Ruqayyah binti Muhammad. Itu nombor 1. Yang kedua dan ketiga, misi mereka sama, iaitu Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Ini kita dah belajar dah misi mereka. Misi mereka kita dah belajar pada muka surat
pada muka surat yang ke-48. Mereka ini Nabi tugaskan untuk berada di padang pasir supaya mereka boleh kumpulkan maklumat yang tepat bilakah rombongan perniagaan Abu Sufyan akan balik daripada Syam. Maka pada waktu itu mereka ada tugasan mereka. Lalu kedua-duanya pada waktu itu berada di Syam kurang tepat, mereka berada di jalan antara Mekah dan Syam. Pada waktu itu mereka tak pergi ke Syam, tapi mereka berada di laluan antara Syam dengan Mekah. Begitu juga sahabat yang keempat, Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir. Dia dah ikut dalam perjalanan, tapi Nabi hantar dia balik kerana pada waktu itu Nabi nak suruh dia menjaga Madinah. Maka sahabat yang keempat ni pun walaupun tak ada dalam Badar, dia dapat bahagian daripada harta rampasan Badar. Itu adalah yang keempat, yang keempat. Yang kelima, Harith bin Hatib. Apakah yang berlaku kepada beliau? Diarahkan pulang untuk menjaga Banu Amr bin Auf yang terletak di Quba. Kemudian yang keenam, 3, 4, 5. Yang keenam, Asim bin Adi diperintahkan untuk menjaga penduduk Al-Aliyah. Kemudian Abu Siyah bin Thabit, dia patah kaki dan dibawa pulang awal. Harith bin Summah terjatuh patah kaki dibawa pulang awal. Khawwat bin Jubair, pada waktu itu dia teman sahabat-sahabat yang pulang awal. Sa'ad bin Malik dah bersiap-siap, dah berazam, namun meninggal dunia. Ada mengatakan dia meninggal dunia di Rauha dalam perjalanan menuju ke Badar. Maka inilah sahabat-sahabat yang kita nampak 2, 4, 6, 8, 10 orang yang mana tidak ada bersama ketika mana perang, tetapi mereka dikira termasuk daripada kalangan sahabat-sahabat Badar. Lalu antara semua ni yang terkenal yang adalah kita selalu baca nama Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Lubabah dan juga Asim bin Adi. Lalu siapakah nama syuhada Badar? 14 orang yang kita sebut-sebut. Maka ini dia syuhada Badar. Kalau kita pergi kat Badar, maka kita nampak signboard yang kita nampak gambar tersebut. Sebelum itu kita lihat muka surat 56, lokasi perkuburan syuhada Badar. Jarang jemaah umrah pergi Badar sebab dia jauh, lebih kurang 100 lebih kilometer. Namun, kalaulah ada orang yang mana nak tahu sejarah, dia akan pergi. Maka ini dia lokasi perkuburan syuhada Badar. Lalu kita nampak gambar dia. Adapun nama-nama syuhada Badar, maka ditampal pada waktu itu di papan tanda seperti gambar yang kita nampak pada muka surat 57. Maka antaranya Umar bin Abi Waqqas, kisahnya kita baca nanti pada penghujung muka surat 57. Safwan bin Wahab, Zushimalain, Mihja' bin Salih, Aqil bin Bukay. Nombor 6 tu kita dah baca kisah dia. Ubaidah bin Harith bin Al-Muttalib, sepupu Nabi. Pada muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada muka surat 51 kita dah baca ketika mana 1 lawan 1 dia menentang Walid bin Utbah dan dia cedera, dan pada waktu itu daripada kecederaan parah itu menjadikan dia syahid. Sa'ad bin Khaythamah, Mubashir, Harithah bin Suraqah, Rafi' bin Ma'la, Umair bin Al-Hammam, Yazid bin Al-Harith, Muawis bin Al-Harith dan juga Auf bin Al-Harith. Lalu ini dia sahabat-sahabat Badar. InsyaAllah kisah Umar bin Abi Waqqas kita akan sambung esok insyaAllah pada muka surat 57. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa petang nanti jika diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen.